Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masuk kelas pada sewaktunya ini. Okey, murid-murid. Hari ini kita akan sambung untuk bab yang ke-6 ini, iaitu elektrokimia. Elektrokimia ini, bab ini, elektrokimia seperti nama dia, maksud dia kita nak cuba fahamkan hubungan elektrik pergi ke tenaga elektrik ke tenaga kimia dan sebaliknya, iaitu tenaga kimia ke tenaga elektrik. Cikgu, apa kamu cakap ni? Tenaga elektrik ke tenaga kimia seperti yang cikgu nak bincangkan hari ini, 1 jam ni penting tolong dengar habis-habis semua, iaitu elektrolisis. Maksud dia guna elektrik pecah. Gunakan elektrik, asingkan, pecahkan. Jadi cikgu, pecahkan apa ni? Paling tidak tengok balik YouTube kelas minggu lepas, kita dah sebut air. Air ialah H2O. Diban, betul kan? Air ialah H2O. Jadi, ikut. Air ada hidrogen, unsur hidrogen, ada unsur oksigen. Boleh saya pecahkan mereka ke? Jadikan hidrogen, jadikan oksigen. Jawapan dia, boleh. Itu elektrolisis. Elektrik ke tenaga kimia. Jadi, cikgu, tadi kata tenaga kimia ke tenaga elektrik, terbalik. Apa itu pula? Itu adalah konsep bateri. Konsep bateri. Haziq, boleh faham bateri kan? Bateri, sebiji bateri, dia boleh menghasilkan elektrik. Dari mana elektrik itu datang? Okey, ada bahan kimia kat dalam itu. Okey, jadi itulah kimia ke elektrik. Tenaga kimia ke tenaga elektrik. Tapi itu cikgu tak sentuh lagi. Cikgu hari ini nak fokus untuk elektrolisis. Dan sebagai untuk buatkan anda imbas kembali, cikgu akan try satu perkataan di skrin. Sila bukakan skrin sekali lagi. Skrin anda. Sekali lagi, boksit. Okey, cikgu perlu gunakan istilah itu boksit dulu. Cikgu, apa itu boksit? Boksit ataupun English bauxite. Bayangkan, dalam tanah merah ini, warna merah ini, kalau Diban boleh tengok kan dalam skrin handphone ke, yang cikgu tunjukkan sekarang, dalam tanah merah ini, adalah boksit, tanah merah ini. Bayangkan dalam tanah merah ini, ada aluminium. Cikgu, boksit dan aluminium. Ini aluminium. Cikgu, apa ini? Tadi tanah merah. Cikgu cakap dalam tanah merah ada benda kelabu bersinar seperti yang dipaparkan aluminium. Cikgu, aluminium ini bukan digunakan untuk buat tin. Ya, kalau buat tin minuman itu mungkin kamu kata, okey ya, tak untung banyak. Tahu ke tidak, aluminium juga digunakan untuk membuat rangka, membuat badan ataupun rangka kapal terbang dan juga rangka untuk kereta api. Diban, faham apa cikgu cakap? Maksudnya kapal terbang, badan dia itu mereka guna aluminium. Sebab aluminium ini adalah logam yang keras juga, tetapi dia ringan. Okey, ringan. Jadi, wow, dalam tanah tadi itu cikgu dah tunjuk yang ini boksit ini, warna coklat ni, ada aluminium. Macam mana nak keluarkan aluminium? Cikgu, susahlah. Tanah ini warna merah, nak keluarkan benda yang tadi cikgu tunjuk itu macam perak, macam logam kan, keluar daripada tanah itu. Susah. Betul ke tidak, Mizah? Betul. Diban, macam mana? Diban? Ataupun memang pening tak boleh bercakap. Boleh ke tak? Diban? Betul kan? Jadi Haziq, okey, jadi bersamalah. Jadi kita nak hari ini faham apakah konsep di sebaliknya. Jadi cikgu akan terangkan sesuatu yang panjang lebar. Bukakan skrin. Kalau tak ada data, kamu boleh cuba nanti masa akan datang, bukakan YouTube lah. Cikgu akan recordkan, masukkan ke YouTube. Jadi konsep di belakangnya. Jadi Haziq, adakah tak cikgu sudah terangkan bagaimanakah air boleh pecahkan jadi hidrogen ke oksigen ke belum? Cikgu dah terangkan ke belum? Dah ke belum? Haziq ada?
Yang dalam bika tu. Dalam air tu, ya, bika itu. Ada ke tak? Ada. Tapi ada kan? Jadi sekarang cikgu nak ajarkan sesuatu yang penting maksudnya dalam sains, apa yang kamu perlu jawab. Kalau anda ikut di sini, muka surat, tengok buku anda muka surat 180 hingga 182. 180 hingga 182. Ini yang cikgu nak terangkan hari ini. Okey, jadi murid-murid buka skrin kamu sekarang. Cikgu pun tak nak buang masa. Jadi macam mana elektrolisis tu boleh dibuat? Murid-murid, tengok dalam gambar anda sekarang, dalam skrin anda. Cikgu sekarang lukis satu mangkuk pija. Cikgu, apa itu mangkuk pija? Mangkuk lah, mangkuk kan. Mangkuk pija ini dia boleh tahan pembakaran ataupun suhu yang tinggi. Tak cair mangkuk pija. Dalam mangkuk pija ini, kita letak sejenis pepejar. Okey, pepejar itu bernama plumbum bromida. Plumbum bromida. Okey, murid-murid yang saya hormati, plumbum bromida. Okey, dia dalam keadaan sekarang pepejar. Untuk membuat elektrolisis, ya, kita perlu ada tenaga elektrik. Biasanya ditunjukkan dalam bentuk bateri. Bateri positif dan negatif. Jadi kita akan sambungkan dia ke satu elektrod. Satu lagi negatif, kita pun akan sambung ke elektrod. Apa cikgu cakap tadi itu nama dia? Elektrod. Okey, cikgu ulang. Bateri, cikgu dah jawab. Bateri ada. Elektrod pun cikgu dah sebut. Tengok pada skrin cikgu dah cuba untuk buatkan sesenang yang boleh. Okey, dan juga ada ini elektrod. Dua-dua pun elektrod. Tetapi ada nama. Cikgu, kenapa ada nama? Cikgu akan tulis dengan warna merah pula. Jadi, kita pun tahu bateri ada terminal positif, terminal negatif. Jadi, yang positif, elektrod yang bersifat positif ini, kita akan panggilkan dia sebagai anode. Ingat ke tak? Yang negatif ini kita akan panggilkan dia sebagai katod. Untuk membuatkan ataupun mengesan sama ada elektrolisis itu berlaku ke tidak, maka kita biasa akan letak satu ammeter. Ammeter untuk tengok ada elektrik ke tidak. Tetapi kalau ammeter kita tak faham, jika akan guna benda lain pula. Kalau ammeter tak jadi, kadang-kadang kita juga akan gunakan benda ini. Rasanya Miza tahu ke tak apa yang cikgu lukis ni? Tahu. Apa dia? Bateri. Mentol. Bateri pula. Mentol. Jadi, kalau kita pasang macam ni, switch dia pun on, pelik mentol dia tak nyala. Maksud dia, elektrolisis tak berlaku. Jadi, apakah kesilapan kita ni? Kenapa dia tak ada nyala? Jadi, kesilapan dia adalah plumbum bromida ini, jika gunakan warna biru warna biru ini, pepejar ini. Sebab pepejar, kita diajar dalam buku ini, buku teks tengok balik buku teks anda, balik kepada tadi teori kita ni. Okey. Muka surat 178, murid-murid. Okey. Elektrolit, istilah elektrolit ini. Nampak? Dia mengandungi ion bercharge positif negatif, betul. Tengok muka surat 178 pergi ke 179. 79 Sekarang 79 elektrolit. Tengok cikgu gunakan dalam bentuk merah ni bulat ke elektrolit. Dia hanya boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leboran ataupun aqueous. Cikgu, apa itu leboran? Leboran maksudnya kita akan gunakan api. Panaskan sampai dia cair. Aqueous ini kita akan gunakan air. Macam garam, campurkan dengan air. Air dan garam, itu aqueous, larutan. Larutan. Aqueous itu sebenarnya maksud dia larutan. Larutan, air. Jadi leboran ialah api, aqueous ialah air. Jadi sekarang, pepejar ini, ya, dalam plumbum bromida, cikgu sekarang ikut dalam apa yang kamu perlu faham Murid-murid penting Kamu tengok pada skrin cikgu nanti boleh tengok balik.
Plumbum ini bermaksud ion plumbum. Ion plumbum ini bersifat positif, charge positif, ion positif, ion. Manakala bromida ialah ion bromida, betul. Ion bromida ada ion bercharge negatif. Disebabkan dalam bentuk pepejal, pepejal tak boleh gerak. Ion itu tak bebas gerak. Jadi tak boleh buat elektrolisis. Tak ada apa-apa benda berlaku pun. Tetapi kalau kita adjust, cikgu adjust pula. Ya. Kalau kita adjust macam mana? Okey, kita guna mangkuk pijal juga. Tengok pada skrin kita guna mangkuk pijal juga. Cikgu, apa itu mangkuk pijal? Kalau anda nak tahu juga sekarang, tengok pada skrin cikgu, ya, mangkuk pijal. Mangkuk kecil, macam ni. Untuk kita senang nak bakar. Dan benda itu boleh tahan haba yang tinggi. Maksudnya dia taklah panas sampai separuh jalan, dia retak, ataupun dia cair. Tidak. Mangkuk pijal kecil je. Okey? Jadi, sambung sekarang. Kita akan panaskan. Okey, panaskan. Cikgu, macam mana panaskan? Kalau kamu tanya macam tu, cikgu akan terkejutlah. Gunalah api penunu Bunsen. Kalau kita panaskan dia sekarang, biru juga, maksud dia, plumbum bromida itu akan mula apa? Mula jadi cecair. Kita panggil dia cecair. Biru ataupun kita panggil leburan sebab kita guna api. Miza boleh faham? Kita leburkan. Benda sama ke tak? Plumbum bromida sama. Tapi cecair sekarang. Leburan. Miza boleh faham? Boleh. Jadi sambung. Jadi elektrod ini sama. Anode sambung dengan elektrik. Sambung dengan bateri. Jadi pelik ya. Selepas dia jadi cecair, apabila dia cecair, kita letakkan benda yang sama. Mentol. Yang hebatnya ialah mentol dia sekarang nyala. Maksud dia, sesuatu telah berlaku. Ini mentol tidak menyala. Ini mentol bernyala. Dia tak bernyala. Maksudnya, something telah berlaku dan apa yang berlaku? Perlu yang kita menjadikan sesuatu yang kita nak faham sekarang, positif, negatif, anode dan kathode pula. Dan apabila mentol bernyala, maksud elektrolisis telah berlaku. Cikgu, kenapa mentol kanan itu cecair berlaku? Sebabnya, murid-murid, dalam ini ada ion positif, ion negatif. Bulat cikgu bukan kurungkan. Kurungkan itu terminal. Bulatkan itu ion. Jadi boleh tak cikgu tanya Haziq? Ion positif akan pergi ke positif ke negatif? Batang rod itu, hitam tu. Akan pergi ke positif ke negatif? Negatif. Ya, bagus. Okay. Bagus. Macam lelaki akan tarik kepada perempuan. Sebaliknya perempuan ke lelaki. Kalau kamu cakap positif ke positif, something wrong lah tu. Negatif pula. Negatif akan pergi ke positif. Itu pasal negatif itu di dalam bahasa lain, ion positif, tengok ion positif ditarik ke negatif. Negatif nama dia kathode. Itu pasal ion positif juga dipanggil sebagai cat ion. Cikgu ulang Ion positif juga dipanggil sebagai cat ion. Ion yang tarik ke kathode. Ion yang tarik ke kathode positif akan pergi ke negatif. Positif. Berkumpul. Sebab elektrik. Jadi dalam bentuk cecair elektrolit, ion dalam elektrolit akan bergerak bebas. Kalau dalam pepejal, ion tidak boleh bebas bergerak. Jadi tidak adalah tindak balas kimia. Tidak bebas bergerak. Yang ini cecair bebas bergerak. Ion bromida bersifat negatif. Dia ion negatif.
akan gerak ke positif. Jadi positif ialah anode. Jadi ion yang gerak ke anode N ion. Boleh ikut N ion. Penting. Kamu perlu tahu cat ion ialah ion positif, N ion ialah ion negatif. Tidak seharusnya keliru lepas ni. Faham ke tak? Faham. Jadi yang satu, baru mula je. Jadi apa lagi berlaku di sini? Murid-murid, apa yang berlaku? Jadi cikgu nak pecahkan cerita dia dah. Okey. Kalau anda tengok sekarang, lambat-lambat, okey lambat laun lah di anode. Cikgu tengok Cikgu pun nak besarkan isu ni sekarang. Okey. Cikgu sekarang nak padamkan sebelah kiri Tak ada kaitan dah ini kiri. Cikgu tulis kat sebelah lagi bagus lah. Takut nanti ada yang keliru kan. Jadi kita guna yang sebelah sini. Sekejap. Cikgu padamkan dulu. Jadi cikgu, apakah bukti tenaga kimia itu berlaku? Kamu kata elektrolisis, okey, ada bateri dan mengkonduksikan elektrik. Apa lagi yang kehebatan dia? Mana pemecahan elektrolisis itu? Okey. Cikgu sekali lagi ulang, elektrolisis. Dalam bentuk leburan baru elektrolisis berlaku. Elektro itu diban, maksudnya elektrik. Lisis ini maksud dia pecah ataupun kita panggil urai. Apa yang urai? Lyse. Lisis ini maksudnya lyse English Lyse maksudnya dia pecah. Pecahkan apa? Okey, sekarang kita ada plumbum bromida. Macam mana plumbum dan bromida dia boleh pecah? Jadi di anode kita ada dua anode, kita ada cathode. Cikgu, anode itu apa? Tengoklah dalam gambar ni kan. Anode, cikgu tak cakap, ialah bersifat positif. Positif, bateri, ini anode. Negatif, inilah cathode. Ya. Jadi, anode bersifat positif, cathode bersifat negatif. Ion yang tarik kepada anode ialah ion N ion negatif. Ion tarik kepada cathode ialah ion positif, cat ion. Jadi, apakah ion yang bergerak ke anode? Jadi, kamu pun tengok, apakah ion dia? Jadi, jawapan dia ialah ion bromida. Manakala, ion yang bergerak ke cathode ialah ion plumbum, sebab dia bersifat positif. Jadi, apabila elektrik dipasang, ion ini akan hilangkan charge dia. Kita panggil nia charge. Dia akan hilangkan charge dia membentuk. Kalau ion bromida hilangkan charge, dia akan bentuk gas bromin. Penting ion jadi gas. Nia charge. Hilang charge. Sebab elektrik. Manakala ion plumbum akan nia charge juga. Membentuk plumbum. Pepejal. Cikgu, apa itu plumbum? Boleh kamu bagi saya idea tak? Apa itu gas bromin? Boleh cikgu bagi idea ke tak? Cikgu, okey, betul kan? Plumbum itu adalah logam yang kita guna untuk buat tiang-tiang elektrik. Murid-murid tengok pada skrin sekarang. Plumbum. Ini plumbum. Okey. Cikgu, macam aluminium juga. Tidak. Dia warna sama je. Tapi dia punya ciri lebih. Okey, plumbum biasanya dia guna buatkan tiang elektrik ataupun divider jalan lah. Ni contoh. Okey, dia jalan besi ya, dia sekali ada plumbum di situ dan juga tiang-tiang elektrik juga dia gunakan kita punya plumbum. Okey. Murid-murid boleh ikut ke tak? Boleh ikut ke tak? Boleh. Oh, Afiq sudah ada. Bagus, Afiq. Jadi, itu plumbum. Cikgu, bromin pula apa cerita? Bromin, kalau anda tengok, dia berwarna coklat. Bromin. Cikgu, kenapa saya nak belajar bromin ni? Kalau kamu pernah masuk hospital, tandas dia lepas makcik cleaner masuk, Lepas tu mereka keluar, mesti ada satu bau hospital. Bau-bau yang kita kata bau bersih kan hospital tu.
Ya, itulah bahawa sebenarnya mereka gunakan bromin. Kalau istilah yang patut kamu belajar di bab 1 mikroorganisma iaitu disinfectant. Gas bromin kalau dia jadi cecair, dia adalah satu pembunuh mikroorganisma yang bagus. Boleh belak mikroorganisma akan mati. Dia merupakan satu pembunuh ataupun kita panggil pembersih yang sangat-sangat bagus untuk bunuhkan mikroorganisma, hilangkan mikroorganisma. Jadi cukup apa bukti dia? Betul kan? Bukti dia adalah kalau kita tengok lambat laun nanti di bahagian negatif akan mula bentuk satu lapisan putih. Lapisan putih. Manakala bahagian bromida ini, bagi anode ini, gas bromid akan keluar. Satu gas berwarna coklat, gas berwarna perak. Manakala di katot akan bentuk lapisan. Cikgu, apa bukti dia? Okey, bagus. Kalau anda tanya, ini dia. Cikgu nak tunjukkan pada YouTube. Murid-murid tengok pada skrin Cikgu pun dah share di dalam, sebenarnya di dalam panggil apa itu? Google Classroom. Murid-murid. Jadi cikgu sekarang nak tunjukkan terus ya. Okey. Kalau pepejar tak ada benda berlaku pun. Dia nak bagi tahu lah kalau pepejar tak ada apa benda berlaku pun. Mentor tak nyala. Tetapi kalau bentuk leburan, kalau kita dah cairkan dia, tengok. Ini dia dah panaskan. Mentor akan mula nyala. Dan pada masa yang sama, kamu akan nampak ada gas dilepaskan, bukan air. Plumbum bromina tak ada air. Murid-murid, tengok ke tak sini ada gelembung sebelah kanan. Nampak ke tak? Blub 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 blub. Gelembung. Nampak. Itu sebenarnya ada gas coklat tau. Dia nampak sedikit gas coklat di situ ada. Manakala kiri itu cikgu tak ada gas. Ya, sebab dia akan bentuk tengok warna coklat. Warna coklat kanan ini. Dia tunjukkan warna coklat. Sebelah kiri pula dia akan bentuk, kalau di sini sepatutnya adalah, cikgu nak tunjukkan. Okey. Sebab ya, cikgu nak tarikkan atas supaya anda nampak. Dia tak tarik keluar. Kalau dia tarik keluar, dia akan nampak warna kelabu bersinar yang macam aluminium itulah. Di plumbum warna macam tu kalau dia dalam bentuk yang tuli. Okey. Jadi nanti cikgu akan share sekali lagi benda ni. Okey, kalau tidak cikgu akan share sekarang supaya nanti kamu boleh buka sendiri maksudnya dalam YouTube kalau nak tengok ya. Maksud dia apa yang cikgu nak sebut sekarang balik kepada elektrolisis. Maksud dia plumbum bromida dalam eksperimen ini telah berjaya diuraikan, dipecahkan oleh elektrik. Jadi sekali lagi, apa definisi elektrolisis? Okey, apakah definisi elektrolisis, murid-murid? Elektrolisis merupakan proses penguraian ataupun pemecahan boleh, penguraian sebatian ion ataupun kita panggil elektrolit. Jika apa itu elektrolit? Cecair itu kepada unsur juzuknya. Nanti boleh faham kan? Maksudnya macam plumbum bromida pecah kepada plumbum, urai kepada plumbum dan bromin kepada unsur jujuknya. Sebatian ion urai pecahkan macam air H2O, urai kepada hidrogen dan oksigen. Okey? Dengan syarat, dengan mengalirkan, tak ada elektrik tak boleh, dengan mengalirkan arus elektrik.
Tanpa elektrik tak jadi. Jadi itu yang kata elektrik. Betul tu. Lisis, penguraian. Lisis, penguraian. Boleh faham ke tak murid-murid? Boleh. Saya tahu benda ini agak susah tau. Afiq. Boleh. Afiq boleh? Afiq. Boleh go. Sebab benda ini, mungkin kamu sekali lagi cakap, saya faham, saya memang faham. Saya bertemu dengan ramai murid tau. Saya tahu 10 lebih tahun ni. Sekali lagi murid akan tanya, cikgu, belajar ni buat apa? Kan? Belajar ni buat apa? Buang masa saya je kan? Murid-murid, kelas sebelum ni cikgu dah cakap. Kelas sebelum ni lah, kamu boleh tengok balik lah. Cikgu tarik ke bawah dulu lah. Macam diban kan? Ada tonton balik, bagus lah. Cikgu tarik ke bawah sekejap je. Bagi cikgu ulang balik semula. Okey? Kalau kita tarik terus ke bawah. Muka surat 191. 191. Aplikasi elektrolisis dalam industri. Kerja ke tak? Ya. Sekali lagi, sains hanya bukakan peluang. Jadi, di manakah elektrolisis digunakan? Pertama, ekstrak logam. Ekstrak logam. Tingkatan 3 kamu dah belajar sebenarnya. Macam tadi cikgu cakap boksit. Boksit lah. Boksit. Boksit ini sebenarnya adalah nama untuk aluminium oksida. Maksudnya dalam boksit ini ada aluminium dan bercampur dengan oksigen. Ibarat macam besi. Kalau besi campur dengan oksigen akan jadi karat. Okey, itu karat. Kalau kita biar dia karat. Tapi besi, kalau secara semula jadi, kita tak akan dapat besi tuling. Tak. Kita akan dapat dalam bentuk oksida dia. Tapi kita tak panggil karat lah. Kita panggil dia hematit. Hematit. Cikgu, apa benda ni? Cikgu tunjuk pada skrin sekali lagi. Hematit. Ya. Macam ni lah. Ni, kalau cikgu cakap dengan kamu dalam ini ada besi, kamu percaya ke? Memang kamu tak percaya. Tapi cikgu nak bagi tahu, secara semula jadi, memang jarang kamu akan dapat satu ketul besi yang tulen. Emas ya. Emas kamu gali. Okey, dapat emas. Emas tulen. Okey, betul. Sebab emas tidak aktif, tidak reaktif. Dia jarang bercampur dengan oksigen bentuk oksida. Itu pasal kalau mak lah kalau Islam kan. Mak yang pakai contohnya cincin emas ke rantai emas, kamu akan nampak rantai emas tu dia tak akan tukar warna lah. Emas lah dia tak akan jadi hitam ke coklat ke tak. Sebab emas memang emas susah nak bercampur atau bergabung dengan oksigen. Jarang dioksidakan. Okey, tapi untuk lain, ya. Kalau logam lain letak lama, dia akan bertindak balas dengan oksigen. Bentuk oksida, logam oksida. Sekali lagi, boleh kita keluarkan ke tak? Boleh, dengan cara elektrolisis. Apa lagi tempat yang kita guna? Selain daripada elektrolisis, pengekstrakan logam, kita boleh buat penulinan logam. Cikgu pernah sebut depan ni. Penulinan. Cikgu, macam mana penulinan logam? Maksud dia, kita nak hasilkan logam yang tuli. Macam mana? Okey, harap dia tak tanya dalam bentuk esei untuk kamulah. Termasuk juga penyaduran logam. Cikgu, apa itu penyaduran logam? Mesti pernah kamu sekali lagi beli contohnya alat dapur, sudu ke, gafu ke. Dalam itu ada logam yang tak mahal lah, kuprum ke benda. Di luar, dia sadur. Cikgu guna istilah sadur, letak satu lapisan nipis. Logam mungkin seperti perak, titanium dan sedemikian. Macam mana mereka letakkan lapisan nipis itu? Cikgu, senanglah. Cairkan logam tu, celup keluar dah, jadi dah. Tak boleh. Kalau kamu pernah celup pun, kamu tahu. Keluarkan air kopi dan biskut itu celup, apa akan berlaku murid-murid? Kopi itu akan menitis, berkumpul. Atas jadi nipis, bawah jadi tebal. Tak jadi. Kita, macam mana dia boleh tutup lapisan nipis secara menyeluruh? Itu elektrolisis juga. Dan juga kita menggunakan elektrolisis untuk merawat air sisa. Keluarkan logam-logam yang kotor dalam air. Jadi, murid-murid, nak ke tak nak taktik ini, sama ada kamu guna ke tak guna, cikgu tak tahu. Tapi konsep dia perlu tahu. Okey, konsep dia perlu tahu.
Sebab ramai orang di luar sana salah gunakan konsep di sini. Okey, seperti yang cikgu pernah sebut, membersihkan kaki melalui elektrolisis lah. Bukan, membersihkan ion-ion negatif yang tak bagus dalam badan kita dengan elektrolisis. Itu pun sebenarnya bagi cikgu salah lah. Benda itu tak jadi sebenarnya. Something wrong di sana. Okey? Jadi murid-murid, cikgu nak sambung ya. Bagikan cikgu dalam masa lagi 8 minit ini. Cikgu nak terangkan satu lagi. Macam mana elektrolisis untuk larutan. Tadi cikgu kata, cikgu cakap apa itu? Adalah dalam bentuk leburan. Jadi macam mana dengan larutan? Gambar Rajak 6.2 178 ni. Cikgu nak cerita sekarang. Boleh ke tidak, murid-murid? Boleh ke tak? Jadi satu lagi. Kalau kita sekarang sediakan bika pula. Bika. Okey, kita letak kuprum sulfat. Cikgu, apa itu kuprum sulfat pula? Benda ini semua pula hafal ke? Kalau boleh hafal lah. Sebab benda ini memang biasa ditanya, kuprum sulfat. Cikgu, apa warna kuprum sulfat ini? Kuprum sulfat ini berwarna biru. Cikgu jangan kata kuprum sulfat ini. Kenapa benda ini menjadi kita punya pembelajaran? Murid-murid, tengok ya kuprum sulfat dah. Apa yang pelik? Siapa nak cakap? Kuprum sulfat. Apa yang pelik? Oh cikgu, biru ni cantik lah. Okey, tak apa, cantik ya. Apa yang pelik? Kuprum sulfat. Kuprum sulfat. Siapa rasa pelik? Warna. Yelah, warna dia biru. Tapi apa lagi yang pelik? Kalau cikgu tekan kuprum saja, teka kuprum warna apa? Tengok. Tengok pada skrin. Warna apa itu? Apa tak? Perang kan? Maksudnya macam warna untuk wayar. Warna Betul kan bangsa Haziq? tu. Afiq? Betul? Yelah betul lah. Warna coklat ni kan? Tapi, cikgu balik ke ini. Apa warna ni? Apa warna ni? Biru. Kuprum sulfat biru. Tapi kuprum warna ini. Kamu tak rasa tak? Macam mana ni? Kenapa boleh berbeza warna? Boleh tak anda percaya? Dalam kuprum sulfat ada kuprum. Macam mana nak keluarkan kuprum? Itu soalan dia. Macam mana nak keluarkan kuprum? Faham ke tak murid-murid? Boleh ikut ke tak ni? Macam mana nak keluarkan kuprum? Macam mana nak keluarkan kuprum? Jadi kalau cikgu tanya kamu soalan macam ni, boleh kamu jawab tak Diban? Diban ada? Tak ada dah. Rasanya Diban dia pening. Tahu. Jadi tak apa. Memang saya faham dia pening, tak apa. Tapi kalau cikgu tanya kamu, kuprum sulfat, macam mana cikgu nak keluarkan kuprum? Jawapan dia? Cikgu guna gunting lah, potong. Okey, you potong benda biru itu, kalau boleh jadi coklat, kamu memang hebatlah, saintis terbarulah. Kan? Jadi sekarang, kalau cikgu tanya balik soalan yang sama semula, kuprum sulfat, macam mana cikgu nak keluarkan kuprum tu? Haziq, Afiq, boleh cuba tak? Rasanya macam mana? Haziq? Tengah lagi. Tak, rasanya macam mana nak keluarkan kuprum? Tak tahu. Afiq macam mana? Afiq, boleh respon tak? Ada baca. Isi sebuah tabung uji kan dengan larutan. Tak, cikgu bagikan kamu keluar, cikgu buat satu error dah, kamu hanya perlu sebut je apa dia ni. Macam mana nak keluarkan kuprum daripada kuprum 2 sulfat? Sebut benda orange tu. Elektro apa? Elektrolisis. Ya, elektrolisis lah jawapannya. Elektrolisis. Haziq faham tak Haziq? Haziq boleh faham? Boleh. Jadi macam mana buat cikgu? Kita akan campurkan air. Kuprum sulfat dia cair dalam air. Tak perlu panaskan sampai dia cair. Sebab panaskan itu bazirkan duit. Jadi kita tambahkan air. Jadikan dia larutan kuprum sulfat dalam bentuk cecair elektrolit. Lepas itu, kita akan pasang seperti biasa. Kita akan pasang positif anode, negatif kathode. Sama.
sekarang cikgu hanya nak biarkan soalan ini jadi satu soalan dan bincangkan dalam kelas besok. Cikgu akan masuk kelas setengah jam besok pagi itu. Okay, sejam tu, setengah jam itu tonton YouTube yang ada. Setengah jam nanti cikgu masuk kelas tu, cikgu akan tak terus ini je. Kita akan pasang macam ni. Ya, kalau kita ada mentor, bagus, dia bernyala. Maksudnya, okay, elektrolisis berlaku. Kalau mentor tak nyala, maksud elektrolisis tak berlaku. Soalan yang kamu perlu lepas ini tanya, cikgu pun tak nak buang masa ya. Perlu tanya lepas ini adalah, okay, di manakah kuprum itu akan terbentuk? Kuprum itu akan terbentuk. Cikgu bagi clue sekarang. Cikgu nak kamu tengok ya, sebab lepas ni kamu akan fikirkan, ya ini positif, ini negatif. Jadi sini ialah anode. Positif. Sini ialah cathode. Negatif. Kita tahu kuprum dan sulfat seperti konsep di sini. Sama je. Plumbum, bromida. Kiri ialah ion kuprum. Ion kuprum ialah ion positif. Dan sulfat pula ialah ion sulfat. Iaitu sifat dia negatif. Maksudnya kuprum sulfat ialah satu sebatian ion. Ada positif dan negatif. Positif dan negatif. Jadi cikgu pun tak nak memeningkan semua. Cikgu nak henti di sini juga. Cikgu nak kamu fikirkan kuprum akan bentuk di mana. Bentuk maksudnya akan terkumpul dan bentuk dekat mana. Dua je. Kamu lepas ni baru jawab ya. Jangan jawab sekarang. Kamu pilih je. Anode atau cathode. Satu. Lepas dah jawab, terangkan kenapa akan jumpa di situ. Kalau kamu pilih anode, cikgu akan tanya kenapa di anode. Kalau bentuk di cathode, kenapa di cathode? Dan soalan ketiga yang terakhir sama je, bentuk soalan semua berkait. Buktinya bentuk kuprum di anode atau cathode. Bukti. Kalau kamu kata di anode, okey, lepas ni dia akan berlaku benda ni. Buktinya apa? Kamu macam mana kamu tengok ada kuprum di anode ataupun kuprum di cathode? Bukti dia kat situ. Apa dia? Pemerhatian dia. Boleh ke tak boleh? Murid-murid. Susah ke tak? Susah ke tak? Cara cikgu terangkan boleh kan? Boleh kan? Tenang kan Haziq? Afiq boleh kan? Boleh. Jadi besok kelas pagi kan? Pagi saya tahu sejuk nak tidur saya tahu. Tapi cikgu akan masuk setengah jam saja. Setengah jam boleh ya? 8.30. 8.30 hingga pukul 9. Boleh? Ya. 8 hingga 8.30 cikgu akan bagi lagi dalam Google Drive itu, YouTube tadi. Kamu hanya boleh hantar je. Kamu tak hantar, cikgu tak akan bagi makan lah. Kawan-kawan kamu yang tak buat itu, cikgu tak tahu macam mana dah tak cakap. Tonton pun tak tahu ya ke tak, dan isikan kehadiran pun tak. Kalau macam ada masalah, bagi tahu kawan-kawan tahu. Kalau ada masalah, boleh bagi tahu cikgu. Boleh bagi tahu. Cikgu akan cuba tengoklah apa macam mana yang bantulah kan untuk mendapatkan PBD, markah PBD anda. Okey? Jadi pun cikgu pun tak nak buang masa anda semua. Itu saja untuk hari ini. Kalau rasa ada soalan nanti, sila tanya ya. Cikgu nak bagi kamu YouTube. Tonton YouTube itu sebentar. Bukan cikgu nak lepaskan macam itu lah. Cikgu nak kamu tonton YouTube, menghayati dia. Satu, YouTube Plumbum Bromida itu cikgu dah tonton pagi tadi. Cikgu akan bagi dalam Google Classroom. Dan satu lagi ialah ini. Kejap ya. Cikgu bagi sekali lagi kat sini yang untuk kuprum sulfat elektrolisis. Supaya nanti kamu kata tak ada alasan tak boleh nak buka kan kuprum sulfat. Memang banyak. Cikgu, eksperimen ini kita akan buat kat sekolah ke? Ini cikgu dah letak di dalam panggil apa itu? Google Classroom. Kalau kamu nak sekarang cikgu bagi kat sini, sekejap. Okey, ini dia. Kalau anda tengok dalam cikgu punya YouTube ni, cikgu dah tunjukkan pada skrin ni, tengok pada skrin ni, kamu akan nampak. Okey, ada dua tempat sepatu hitam kan. Satu tempat tu jadi warna perang seperti apa itu? Kuprum. Itu bukti dia kuprum terbentuk di atasnya. Bukti dia dah bagi tahu lah tu kan jawapan. Okey, tonton dan sila hayati. Ada soalan tak murid-murid?
Okay, dah ada. Boleh ya? Kalau tak ada masalah, tonton betul-betul A Tanzai dah sampai 12.40 lah, 10 minit di situ lah. Okey? Haziq, Okey cikgu. Boleh, Haziq boleh, boleh. tengok je, bagi masa, bagi cikgu tonton je. Kalau tak tonton tak boleh. Sebab benda ni eksperimen. Boleh tengok sendiri. Afiq, boleh Afiq? Boleh Ada Afiq? okay. Okey, tonton je. Itu je daripada saya hari ini. Minta buka kamera sekarang. Cikgu Alamak. nanti yang cikgu akan hantar dengan Google kan? Google Classroom pun ada, benda sama je. Hanya Google Classroom tak ada plumber bromida itu je. Cikgu lupa nak letak. Nanti lupa. Cikgu still record. Ya tak apa. Tak apalah apa benda. Apa salah dia kan? Kita bukan cakap benda salah kan? Ataupun kutuk kerajaan tak kan? Jadi Betul. tak ada masalah. Jadi itulah. Jadi Google Classroom ada. Cikgu nak paparkan sekali Google Classroom lah. Kalau siapa yang nak tanya ni, Haziq bagus lah sorting lah. I like that. Kejap Haziq. Kejap. Google Classroom kejap. Kejap je. Ini sini. Siapa yang tak tahu? Sebab saya rasa Afiq ada dalam group. Afiq ada kan? Ada. Ada kan? Semua ada. Semua ada kan? Bagus lah. Yang ada ni yang bagus ni. Jadi kalau anda tengok di sini, ada kat sini lah. Turn in lah. Bagus lah. Cikgu nak tambahkan nanti yang plumber bromida ke dalam lah. Supaya anda boleh tonton juga kat sini. Okay? Tonton tau. Tak tonton kamu tak akan faham. Dan sekali lagi, saya ini hanya bagikan anda pilihan saja. Kalau kamu tak suka biarlah. Tapi konsep itu perlu tahu. Okay? Sila buka. Afiq, buka kamera. Afiq. Janganlah. Janganlah malu Afiq. Okay, dalam kiraan 3, 2, 1. Miza. Okay, Miza sini lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, terima kasih ya. Itu saja hari ini. Okay, bye-bye kau. Bye. Tonton tau. Pergi tonton ya. Bye-bye.